Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bentangkan tentang isu teknologi maklumat dan komunikasi serta cara mengatasinya. Apakah itu teknologi maklumat? Teknologi maklumat ditakrifkan sebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memapar maklumat mengenai sesuatu perkara atau peristiwa. Maklumat tersebut boleh wujud dalam pelbagai bentuk, sama ada bentuk fizikal, contohnya kertas dan buku, bentuk suara, paparan visual, pergerakan atau dalam bit. Isu-isu semasa teknologi maklumat. Teknologi ini wujud sebagai satu perantaraan untuk mengedarkan pelbagai jenis maklumat untuk tujuan yang berlainan. Contohnya, bagi ketenteraan, perbankan, pengiklanan, pemberitahuan, telekomunikasi dan sebagainya. Namun, lama-kelamaan aplikasinya telah berkembang ke hampir semua sektor urusan harian kita. Sebagai contoh, hampir setiap saat orang menggunakan teknologi ini dan teknologi jugalah menyebabkan kita boleh menguasai dan mengawal hampir setiap perkara di hujung jari sahaja. Negara yang tidak mengutamakan ICT akan ketinggalan dalam arus pembangunan atau dikenali sebagai katak di bawah tempurung. Kemajuan ICT ini telah mendatangkan banyak manfaat kepada individu, masyarakat dan negara. Sesuatu perkara yang dicipta atau diwujudkan tentu sekali mendatangkan kebaikan serta keburukan. Perkara yang baik tentu sekali lebih mendatangkan faedah atau kepentingan kepada pengguna. Begitu jugalah dengan ICT. Kemajuan ICT telah menyumbang dalam meningkatkan pengurusan dan pentadbiran negara ke arah lebih sistematik dan teratur. Segala urusan baik kerajaan maupun swasta dapat dipercepat melalui kemajuan ICT. Keadaan ini bukan sahaja menjimatkan masa, bahkan tenaga dan wang kerajaan serta rakyat sendiri. Seterusnya, isu-isu semasa teknologi maklumat. Yang pertama, pendidikan. Sebagai contoh, pelajar menjadi leka dan tidak fokus pelajaran apabila mereka lebih menggunakan teknologi sehingga mereka tidak fokus dalam pelajaran. Yang kedua, perniagaan. Data bisnes sesuatu syarikat senang digodam oleh hacker apabila mereka menggunakan ICT. Perdagangan dan perniagaan dia lebih kurang sama. Hacker boleh menggodam data-data kita dan menggunakan data kita sebagai bisnes mereka. Seterusnya, komunikasi. Pelbagai gadget dan permainan secara online telah menyebabkan kurangnya pergaulan di kalangan remaja dan kanak-kanak. Seterusnya, perubatan. Sebab ada teknologi maklumat pesakit dan rahsia pesakit boleh bocor. Iaitu seperti maklumat peribadi pesakit, seperti kad pengenalan dan sebagainya. Yang terakhir, perbankan. Hacker boleh menggodam data kita dan mengambil duit-duit kita daripada akaun bank sehingga menyebabkan kita mengalami stres. Next, punca teknologi maklumat. Pengaruh rakan sebaya. Yang pertama, masa remaja diluangkan bersama dengan rakan sebaya mereka. Contohnya main games di cybernet. Yang kedua, kanak-kanak akan sentiasa mempelajari sikap yang diamalkan oleh rakan sebaya mereka. Yang ketiga, seseorang berteman dengan orang yang tidak baik, maka orang itu kemungkinan akan mempunyai perilaku yang tidak baik juga. Yang keempat, menurut Piaget 1126 juga berpendapat bahawa rakan sebaya mempengaruhi pertumbuhan kognitif sosial kanak-kanak pada masa pertengahan zaman kanak-kanak dan selanjutnya. Next.
kurang pengawasan dan pemerhatian ibu bapa. Yang pertama, ibu bapa sibuk mencari nafkah untuk menampung kehidupan keluarga. Seterusnya, masa yang sepatutnya diluangkan bersama anak-anak menjadi terhad. Selain itu, ibu bapa yang kurang prihatin terhadap anak-anak mereka. Di samping itu, remaja menikmati kebebasan yang keterlaluan. Kesimpulannya, kanak-kanak meluangkan masa melayari internet dan salah gunanya. Next, lingkungan masyarakat. Yang pertama, zaman yang kemajuan teknologi dan semua masyarakat menggunakan internet. Yang kedua, masyarakat cenderung melakukan hal yang negatif, maka seseorang yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut akan melakukan hal yang sama. Yang ketiga, seperti menjalankan aktiviti pencerobohan maklumat peribadi atau serangan virus sebagai salah satu keseronokan dan hobi semata-mata tanpa memikirkan kesan buruk yang dihadapi kelak. Yang keempat, mereka suka menceroboh sistem rangkaian komputer, mencuri maklumat atau data penting dan menghantar kod jahat atau virus bagi mengganggu sistem rangkaian komputer lain, seterusnya menyebabkan kerosakan teruk. Next, kesan positif teknologi maklumat. Yang pertama, bidang pendidikan. Para pelajar boleh melayari blog pendidikan yang semakin banyak di internet. Selain itu, pelajar senang mendapatkan pelbagai maklumat melalui internet. Seterusnya, pelajar tidak akan mudah merasa jemu dan bosan dalam menjadi proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, komunikasi. Yang pertama, memudahkan perhubungan dan komunikasi yang lebih efektif. Seterusnya, perbankan. Perbankan mempersepatkan pelbagai urusan kerajaan atau swasta dengan mudah. Boleh dilakukan secara dalam talian pada masa kini. Orang awam tidak perlu lagi beratur panjang dan membazirkan masa untuk membayar bil di kaunter. Sebaliknya, boleh terus membayar bil utiliti mereka di internet dengan mudah yang secepat. Yang keempat ialah perniagaan. Perniagaan melalui ICT, individu syarikat dapat meluaskan pasaran perniagaan mereka. Pembeli juga mampu menyifatkan masa mereka melalui belian atas talian daripada membeli barangan di pasaraya. Perkembangan pesat teknologi maklumat mampu membawa jaringan perniagaan yang luas yang lebih berdaya saing melalui atas talian. Perniagaan mereka mempunyai banyak variasi barangan yang boleh dibandingkan harga serta fungsinya. Selain itu, kesan negatif teknologi maklumat. Yang pertama, komunikasi, iaitu membuang masa dan penyebaran maklumat yang kurang tepat. Remaja pada masa kini banyak menghabiskan masa mereka di laman sosial sehingga lupa akan tanggungjawab mereka sebagai pelajar dan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Pelajar-pelajar menghabiskan masa yang lama di hadapan komputer dan tidak bergaul dengan masyarakat sekeliling. Laman sosial dan forum juga dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan berita yang kurang tepat. Berita atau maklumat yang palsu juga dikirimkan melalui email dan tersebar secara meluas dan tujuan untuk mengabaikan individu tertentu. Yang kedua ialah pendidikan. Kesan negatif pendidikan ialah kepakaran guru yang terhad, kekurangan khidmat yang sokongan dan masalah isi kandungan dalam internet. Kesan yang seterusnya ialah masalah maklumat yang tidak tepat, masalah mencari maklumat, masalah hak cipta dan masalah menghasilkan pembelajaran secara talian dan kekurangan peralatan. Masalah ini juga menjadi pelajar menjadi kurang berkomunikasi dan menjejaskan akademik. Kesan yang ketiga ialah negara, iaitu menjejaskan keharmonian dan perpaduan negara.
ada laman seseorang yang sengaja menyebarkan pelbagai fitnah dan gosip serta propaganda negatif. Hal ini menyebabkan menerima maklumat yang salah lalu berlakunya kekacauan dan menyebabkan salah faham dan pergaduhan antara masyarakat berbilang kaum di negara kita. Seterusnya, penyebaran pelbagai maklumat palsu dan mengelirukan remaja. Seterusnya, saya akan tentang langkah mengatasi isu teknologi maklumat dari segi ekonomi. Yang pertama ialah kerajaan harus menjalankan pelbagai usaha dan strategi untuk memberi peluang kepada masyarakat Melayu dan Bumiputera agar bergiat aktif dalam sektor ekonomi. Ia juga melibatkan pembangunan ekonomi dalam negara kita dilakukan dengan mengambil kira kedudukan masyarakat yang dilihat berperingkat agar lebih seimbang melalui dasar-dasar kerajaan dari dulu hingga sekarang. Di samping itu, keutamaan juga harus diberikan kepada golongan miskin untuk mendapatkan bantuan seperti program bantuan subsidi baja, beasiswa pelajaran dan buku teks, makanan tambahan kepada kanak-kanak serta program rumah murah. Berasaskan pada ketidakseimbangan antara kaum, kerajaan harus melancarkan beberapa program seperti perindustrian dan perdagangan, pertanian, perlumbungan, pembinaan, pengangkutan dan pertanian. Yang seterusnya, saya akan berkata tentang langkah mengatasi isu teknologi maklumat dari segi politik. Cara menangani adalah orang pertama yang paling awal mendekati anak-anak adalah ibu bapa. Oleh itu, fikiran dan kelakuan anak-anak akan dipengaruhi oleh ibu bapa mereka. Contohnya, anak-anak mereka akan didedakan tentang isu-isu kaum sejak kecil lagi. Disebabkan kebanyakan ibu bapa di Malaysia masih mempunyai tanggapan yang salah terhadap isu-isu kaum seperti peristiwa 13 Mei yang berlaku pada tahun 1969, iaitu rusuhan yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Maka mereka akan memberi faktor yang terpesong yang akan mempengaruhi anak-anak yang terhadap bangsa-bangsa yang lain di Malaysia. Hal ini menyebabkan perpaduan dan persepakatan antara kaum dan bangsa sukar dicapai. Setiap warga Malaysia wajar melihat dan mentafsir program dan polisi nasional yang dilaksanakan secara rasional, objektif, bijaksana dan bertanggungjawab. Langkah yang akhir sekali untuk mengatasi isu teknologi maklumat dari segi sukan ialah langkah utama dalam memajukan industri sukan tempatan yang adalah dengan memastikan infrastruktur sukan yang dilengkap disediakan di seluruh negara. Secara asasnya, setiap aktiviti sukan memerlukan gelangan permainan seperti padang, kolam renang, dan balapan. Selain itu, mutu sukan negara boleh ditambah baik dengan pendedakan atlet-atlet negara di peringkat antarabangsa. Pendedakan di peringkat antarabangsa perlu dimulakan sejak usia muda agar mereka tidak mengalami kejutan budaya dan belajar untuk menyaingi tahap kompetitif di peringkat antarabangsa. Ini adalah rujukan yang kita telah dapat dari internet. Itu saja. Terima kasih.